Menghidupkan pagi, MHI, siaran 2 Ogos 2023. Inspirasi mendekati hobi keluarga ini berbasikal bersama mengeratkan lagi hubungan malah lebih seronok dengan skill tersendiri. Jom kita buat jambangan roti jala, cantik dan sedap untuk dimakan. Juga PRN 6 buah negeri, kelebihan calon muda, impaknya dalam politik di Malaysia. Bagi masa adik-adik kecil ni seusia 5 tahun pun ada, akaknya 12 tahun melakukan aksi-aksi stunt BMX apa? Anda jangan mencuba aksi ini di rumah ini orang yang pro saja yang boleh buat sebab saya cuba untuk buat tadi tergolek. Nasib tak rakam. Okey, apa Malaysia hari ini? Hari ini bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Sofia. Ya, betul. 2 Ogos 2023 pastinya banyak pengisian yang menarik dan antaranya kita raikan keluarga ini yang sememangnya mak ayahnya pun main BMX juga. Jadi memang tak terkejutlah melihat anak-anaknya semua yang punyai orang kata skill, bakat yang cukup hebat. Pengimbangan tu bagi mereka yang usia muda tak tahu macam mana dah diterapkan, tapi memang hebat. Jadi kita pelajari macam mana kita ajar anak-anak kita antara skill yang hebat seperti ini. Ya, itu adalah salah satu daripada mungkin gaya hidup yang telah pun ditunjukkan daripada keluarga ini. Berkemungkinan juga mungkin daripada ayahnya yang juga bekas atlet negara dalam sukan BMX ini untuk kategori flatland ni. Jadi mungkinlah diikuti oleh anak-anaknya. Tetapi kalau kita lihat dekat sini, anak-anaknya ini yang daripada 5 orang ni 4 orang perempuan ni. Wah, itu kita jangan cakap yang perempuan ni tak boleh nak main sukan basikal BMX ni, Sofia. Boleh juga. Boleh juga. Itu yang cakap anak-anak ni kalau kita mengajar setakat bercakap saja dia tak dengar. Kebiasaannya dia akan mengikut jejak langkah ibu dan ayahnya. Jadi ini antara contoh yang terbaik lah. Dan kita akan terus menjemput keluarga BMX ni yang sangat-sangat hebat ni terus bersama kita. Ibu dan ayahnya, kita persilakan ayahnya Muhammad Nur Azril, Muhammad Nur dan Puan Siti Fairuz Abdul Rahman. Ni pun dah berada di sebelah kami ni. Okey. Sekali. Boleh. Alright. Jadi inilah dia papa dan juga mamanya yang membentuk anak-anaknya menjadi orang. Kita jumpa anak-anaknya sekali, jom. Kita kira sebagai profesional lah. Sebab kita kenalkan anak-anaknya ni ada 5 orang. Okey, di sebelah Sofia tu. Boleh kenalkan Sofia? Kakaknya kat sini berusia 15 tahun. Nur Airin Sofia Muhammad Nur nama Azril. sama Nama sama kita. Sofia boleh BMX? Nama yang sama. Saya tak boleh. Sofia je lagi hebat. Okey, dan juga adiknya Nia Nur Adriana. Mana dia? Nur Aidilia Raisha, cantik. Dan Muhammad Aira Mikael, dia dekat situ, the only boy. Dan Nur Aira Delisha. Yang paling kecil mana? Mana dia? Kat situ. Okey. Tanya kepada bapanya lah. Cik Nur Azril. Saya pun tahu yang awak juga merupakan salah seorang daripada atlet negara bermain sukan BMX ini, dan kalau kita lihat dekat sini anak-anak macam mewarisilah bakat yang dimiliki oleh awak sendiri kan. Tetapi kalau kita lihat anak yang pertama Sofia, seorang perempuan kan. Jadi kalau kita lihat anak perempuan ni kebiasaannya mungkin kurang gemar sukan-sukan ekstrim seperti BMX ni. Macam Cik Azril sendiri, adakah Cik Azril sendiri yang macam menggalakkan anak tu untuk join Cik Azril, ataupun Cik Azril lihat dia tengok Cik Azril hari-hari main basikal, dia pun ikut. Dia pun ikut. Tahu macam mana Cik Azril? Betul lah tu. Dia tengok hari-hari saya main, dia ikut lah kalau pergi pertandingan apa. Lepas tu dia macam nak main, dia cakap. Dia macam minat. Itu saya bagi try. Bagi try, alhamdulillah boleh main tu. Waktu tu Sofia umur apa tu? Darjah 5 kan. Darjah 5. 11 tahun. 11 tahun. Okey, Puan Siti Fairuz sebagai seorang ibu ke ibu lah. Bila kita tengok anak-anak kita ni kan, mungkin ayahnya rasa macam okey kita bagi, kita lepaskan je, kita biar dia belajar
saja ekstrim. Tapi mak-mak ni biasalah kita akan ada perasaan risau, lagi anak perempuan dan sebagainya, takutlah calar ke apa-apa kan. Jadi apa pun puan boleh menerima dan rasakan ini adalah satu exposure yang bagus untuk anak-anak, tak kisahlah lelaki ke perempuan. Mula-mula tak bagi juga anak-anak main BMX, tapi sebabkan ayah dia dah memang daripada awal pun memang main sukan BMX, so anak pun jadi minat. And then daripada kecil memang ayah dia ke mana-mana memang selalu bawa anak-anak dia. So dari situ diorang dah minat sukan ni. So saya pun cakap okeylah, saya galakkan. Kalau tak, diorang semua saya nak train ikut saya. Bukan selun. Ikut mama macam mana? Ikut mama bukan selun. Oh, dia memang dunia yang berbeza. Tapi Puan pun lama-kelamaan pun berkecimpung juga. Main BMX juga. Hebat. Puan ni sekarang ni, dia pergi selun ni basikal. Dia BMX. Sampai depan kedai dengan basikal. Okey, dia tanya terus kakak sulungnya lah, Sofia. Sofia, ni nak tanya Kak Adik ni, bagi mic Kak Adik ni kan. Okey, Sofia pernah tak rasa macam bila buat satu stunt tu kan, rasa ada perasaan gementar, perasaan takut mungkin jatuh ke, tak yakin ke, ataupun semua yang awak buat tu rasa macam 100% saya boleh buat? Dia macam macam mana tu? Pernah jatuh ke? Dulu takut juga nak buat. Macam dapat sikit dengan mic tu, tak dengar. Risaulah. Ni kan, sebab tengok uncle-uncle semua buat, macam minat lah. So dia macam boleh kot main. So bagi tahu ayah nak main. So ayah bagi try. Dari situlah Sofia macam lagi nak main sebab ayah ajar. Okey. Dan Sofia ni kakak sulung kan, mesti kena jaga adik-adik, betul tak? Dia susah tak masa yalah nak berlatih, nak training pada masa yang sama. Ni kena jaga adik-adik ni supaya tak terjatuh ke apa. Adik-adik semua Sofia ajar. Diorang pun dulu tak minat. Lepas tu tiba-tiba tengok Sofia main, dia macam minat lah nak main. Okay, Sofia, kalau aku nak tanya, dalam macam-macam skill yang dah pun kita tengok dekat TikTok lah, dekat IG, macam-macam skill yang dia dah tunjuk kat kita. Ya, main basketball, guna basikal lagi kan. Okey, jadi aku nak tanya, berapa kali dah jatuh? Banyak sekali. Okey, jadi antara cabaran yang awak rasakan lah, susahnya bermain BMX ni, macam Uncle, Aunty tengok macam senang je awak buat, tapi mungkin ada cabaran-cabaran yang mungkin kita tak tahu yang susahnya kat mana tu. Kadang-kadang rasa fed up juga sebab asyik terjadi kan. So dia macam training macam tu lah. Okey. Encik Azril sendiri kan sebagai menjadi idola bagi anak-anak ni, yang menjaga keselamatan mereka, yang mengajar skill dan step yang betul. Sebagai seorang bapa yang menjaga aspek keselamatan juga kan, apa yang Encik pentingkan bila mengajar setiap anak-anak yang daripada besar sampai dah ke kecil? Okey, yang first kita pakai safety guard semua kan. Mesti ada. Okay. Walau yang trik susah, lepas tu start daripada basic dulu. Trik yang balance kalau macam tu contoh. Tu basic balance kan. Okey, yang dia tengah buat ni sekarang ni basic yang kata orang kalau nak belajar imbang badan. Imbang badan itulah dia. Dia ada akan next street yang sampai susah. Okey. Jadi nombor satu kena belajar yang ni lah. Itu okey, dia. Afad go. No. Sebelum tadi live saya dah cuba memang beberapa kali jatuh. Tetapi kalau nak buat skill apa semua ni, dia memerlukan basikal yang sesuai. Bukan semua jenis basikal kan dia buat macam tu kan? Ya, betul. Kan? Sebab tak boleh road bike nak buat macam tu. Ya betul. Betul. Dia beza dekat situ. Okey, Cik Azril, macam mana Cik Azril melihat sukan BMX ni untuk masa hadapan? Masa depan buat masa sekarang kan. Memang saya dengan rakan-rakan BMX lain tengah mencari bakat-bakat baru untuk mewarisi kan. Setiap kali pertandingan kami akan buat kategori kids dengan wanita. Untuk bagi orang nampak sukan ni. Sekarang ni yang conquer kids dengan wanita anak-anak Cik Azril lah kan? Ada juga. Ada juga perempuan lain. Ada juga. Okey, Puan Siti rasakan bagaimana? Dulu kita tengok zaman-zaman saya membesar dulu kan BMX memang dah ada. Tetapi dipelopori oleh kaum lelaki saja. Tapi sekarang ni ada perempuan, ada puan sendiri ramai yang berani dengan anak-anak kecil ni. Inilah pelapis yang seterusnya. Perasaan puan sendiri melihat ni antara sukan yang diraikan oleh kaum wanita. Mula-mula macam rasa macam boleh ke perempuan main BMX. Tapi lepas tu bila try kan, cakap kan, boleh jugalah buat aksi-aksi walaupun yalah macam tengok image anak-anak kan bertudung kan, buat aksi lasak, cakap kan. So tak menjadi penghalang lah untuk kita bersukan BMX ni untuk kaum wanita. Kita nak tengok Puan Siti buat ski pula lepas ni. Tengok dia pakai heel macam Sofia. Risau tergolek kan. Kau
tak pakai heel dah try dah. Mungkin ada penonton-penonton yang mungkin menyaksikan kami pada pagi ini. Mungkin adalah di antara ibu bapa yang macam timbul minat. Why not kan untuk memberikan sukan ini kepada anak-anak mereka. Tetapi untuk costing pula basikal BMX ni. Dulu masa saya sekolah, kalau siapa pakai BMX ni saya respect kaya lah orang ni. Berduit lah orang cakap kan. Jadi macam mana dari segi kos untuk sukan BMX ni? Okey, kalau BMX flatland ni, kalau dari kos dia dari RM500 hingga ke ribuan ringgit lah. Bermula RM500 Dari kalau RM500 lebih tu boleh dah ada basic untuk main. Memang dah ada harga tu. Memang kadang orang tengok harga yang betul-betul ni susah. Memang mahal. Dekat Malaysia memang senang dapat tak macam spare part ke apa semua? Macam mana? Susah juga memang kena kawan-kawan order luar ke. Tapi ada kedai member yang bawa masuk macam di Monkera ada dia bawa masuk part-part. Dia ada satu community yang memang kuat kan sebenarnya. Okey, bagi adik Adriana sendiri kan dah berusia 12 tahun, kakak pun jadi semua pun dah sama-sama dengan awak. Pernah masuk competition? Okey, macam mana perasaan bila dalam competition? Tengok ramai dah boleh buat skill, ada rasa macam boleh menang lah ataupun rasa macam nak belajar sahaja daripada yang lain? Kadang-kadang nervous. Dekat sikit yang. Kadang-kadang nervous tapi bila dah selalu masuk nampak. Dah biasalah. Biasa sebelum masuk competition tu mak dengan ayah cakap apa? Apa dia cakap kat awak? Main santai-santai je, jangan stres. Jangan nervous. Okey. Jangan nervous. Jadi pendekatan dia bagi anak-anak tu enjoy. Enjoy. No stress, bukan nak menang ke apa. Betul. Tak payah fikir menang. Enjoy je. Katanya dekat Adila. Adila awak kan? Jangan tak takut. Adila ni cakap banyak lah kan. Adila cakap banyak. Dekat Adila. Pernah tak menangis naik basikal? Tak pernah. Kira kalau jatuh apa semua tetap bangun lah buat. Okey, Adilia. Adilia mahir main basikal ni agak berapa lama? Belajar berapa lama? Dari 5 tahun. Dari 5 tahun? Dah 10 tahun, maksudnya 5 tahun lah. Sekarang 10 5 tahun. Okey, Puan, pernah tak anak-anak balik tiba-tiba adalah cedera cala ke, ada trip mana-mana ke hospital ke, pernah ke? Tak ada. So far sebab ayah dia dah train macam mana nak imbang dan jatuhkan badan dengan position yang betul. So actually awal-awal dia training memang kita pakai safeguard. Everything lah. And then bila dia dah kita kan macam main basikal ada beginner and then ada amateur and then bila dia dah okey sikit dia akan kita akan satu-satu buka lah. Jadi so dia tahu macam mana step nak jatuh. So tak ada yang membahayakan lah so far. Daripada panjang dia bermain ni, sepanjang dia bermain ni tak pernah ada kecederaan yang serius. Alhamdulillah. Ada step cara jatuh pun ada juga kan. Sebab apa? Sebab mungkin ini adalah street land flat land dan berkemungkinan untuk kategori park saya rasa BMX park saya rasa yang boleh mencetuskan kecederaan yang serius lah mungkin kan. Ini yang paling kecil. Boleh lepas susu kot. Ni dah belajar, dah start ke belum? Belum lagi. 5 tahun. Dia belum lagi. Belum lagi. Okey, kalau tak ada basikal kecil untuk dia lah. Okey, Cik Azril, kita nak tanyakanlah yang akhir sekali. Mungkin bagi pembangunan anak-anak ni semua kan, apa next step bagi mereka? Adakah ni akan jadi satu bentuk laluan kerjaya untuk mereka ke ataupun ni sebagai hobi sahaja? Okey, dia boleh dikatakan hobi sementara ni. Tapi mana tahu next boleh jadi kerjaya. Atau kalau contoh KBS ambil berat pasal sukan ni. Mana tahu kan. Sukan basikal ni memang tak nampak sangat di Malaysia. Kalau di Europe, Jepun semua memang famous. Peringkat antarabangsa memang besar BMX. Contoh di Jepun kan, sekolah pun ada sukan ni. Dia setiap sekolah. Jadi macam kita boleh pilih kan, sukan bola sepak apa, dia orang ada sukan BMX flatland. Kita harapkan KPM mengambil serius tentang perkara ini. Potensi besar. Kalau biasanya kalau kita ada break time tu mungkin main bola apa semua kan. Tapi sekarang ni mungkin lepas ni boleh main basikal dan juga mungkin KPS melihat perkara ini lebih serius lah kan. Sebab kita lihat di negara kita Malaysia ni dapat melahirkan potensi-potensi berbagai besar dalam sukan BMX ni. Okey, cakap banyak tak guna. Tadi kita dah lihat dah anak-anaknya. Ini nak tengok skill. Senior.
petainya. Ni atlet negara kita ni nak minta Cik Azril tunjukkan sikit. Yang paling yang tak ditunjukkan oleh anak-anaknya. Okey. Lain sikit. Ini level profesional. Di gelanggang saja biasa kita boleh lihat. Tapi Cik Azril akan tunjukkan di perkarangan Sri Pentas ini bagaimana beliau sendiri mempunyai title tersebut. Yang papanya last main basikal BMX bila? Last 2007 sebelum kahwin. 2007 sebelum kahwin. Dan lepas kahwin dah tak ada dah. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Okey. Okay, kita bagi lagu basic lah tuan. Basic. Okey, kita bagi laluan sikit anak-anak semua. Amel. Okey, nama ni apa? Ini Janesti. Okey. Wow. Ini kalau kita lihat ni memang cara angkat tu pun memang nampak macam budak tapi susah. Saya dah cuba dan tidak boleh. Ni basikal Sophia ni. Jarang pakai. Basikal Sophia. Oh yelah. Kita kena dengan basikal yang betul. Wow. Oh jangan. Dia keseimbangan, kelajuan. Dia tak boleh slow sangat pun tak boleh. Dia kena laju selalunya dan mengimbang pada masa yang sama. Hebat tak hebat? Yang ni apa nama dia? Hand 5. Saya ingat Wekang. Wekang. Tapi Malaysia ramai rider yang power-power juga sekarang. Ada peringkat antarabangsa, pernah-pernah kat Europe. Bukan C pun kita pernah ada. Yelah sebab sebelum ni pun memang ramai juga atlet Malaysia yang tadi dekat luar negara. Okey. Cik Azril ataupun ni Puan Siti. Ayah sekali saya nak buat skill tak saya tergolek. Jadi boleh bagi kata-kata. Bagi mak ayah semua untuk memberanikan diri untuk bagi anak-anak ini berani beraksi seperti anak-anak Puan. Silakan. Kalau ada yang berminat nak galakkan anak untuk bermain BMX, boleh PM. bolehlah jumpa suami saya sebab dia coaching kan. Nice. Macam mana cara nak hubungi suami tu? Macam mana cara nak IG hubungi ke? dekat IG? Instagram. Apa dia? Kartun Azril. Kartun Azril. Ataupun anda boleh pergi dekat IG Sophia _BMX. Kalau anda nak tengok skill Sophia dan juga adik-adiknya bermain basketball dengan menggunakan basikal, boleh pergi kat sana nanti. Sophia BMX bukan Sophia ni. Sophia ni kita nak cuba. BMX. Okey. Kalau ada pakai heel. Tak boleh. Lain kali Tidak kita belajar mematahkan dengan Sophia semangat dulu. awak untuk mencuba, silakan. Jangan. Kita kena belajar je apa pun. Semoga memberikan inspirasi untuk memberanikan anak-anak kita mencuba bakat dan sukan yang baru. Lepas ni kita akan berehat sedikit, dan kita masuk topik yang sangat penting. Kita dah bercakap tentang pilihan raya negeri, 6 negeri nanti, iaitu calon muda nafas baharu politik. Jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, Malaysia hari ini kini kembali seperti mana yang dikatakan tadi. Kita dah bercakap tentang pilihan raya negeri yang bakal diadakan di 6 negeri pada tanggal 12 Ogos 2023 dan 29 Julai telah pun berlangsung penamaan calon. Jadi kalau kita lihat hampir daripada beberapa orang calon yang bakal bertanding nanti, mereka ni termasuk dalam kategori muda lah. Kategori muda tu boleh dikatakan mungkin berapa tahun? 40 tahun ke bawah macam tu? 40 tahun ke bawah dan kita bukan spesifik mana-mana parti tetapi secara general ataupun secara meluasnya kita melihat ada peningkatan orang muda yang ingin untuk menjadi wakil rakyat supaya suara mereka didengari. Dan bagaimanakah kewujudan mereka ini memberikan impak pada landscape politik? Kita akan terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Tidak lain dan tidak bukan Encik Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan sains politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sophia, jumpa lagi. Andai kata kalau ada pilihan raya, ini wajah tetap dekat Malaysia hari ini. Okey, kita lihat lebih 4 juta daripada 9.7 pengundi yang berusia 21 sehingga 39 tahun. Jadi adakah disebabkan faktor dengan meningkatnya peratusan pengundi muda dan juga disebabkan mungkin undi 18 menyebabkan mungkin ramai antara parti-parti mungkin meletakkan calon-calon muda di tempat mereka? Satu yang saya perhatikan selepas penamaan calon daripada 572 calon yang dipertandingkan oleh setiap parti lah, kita nampak ada beberapa perubahan yang signifikan. Walaupun mungkin daripada aspek pertambahan pengundi muda tu memang sangat signifikan lah. Kalau kita boleh andaikan hampir separuh, bukan hampir, 51% daripada umur 18 ke umur 40 tahun itu adalah pengundi kelompok itu. Jadi kalau kita boleh pecahkan di peringkat negeri pula, Selangor paling tinggi dan Kedah
Dan dua-dua negeri ini yang diandaikan sebagai battleground sebenar untuk PRN. Jadi kalau kita boleh skopkan perkara-perkara ini dalam konteks calon muda, saya masih lagi nampak numbers untuk calon muda tu masih lagi berada di tahap yang sederhana lah. Walaupun ada sedikit perubahan substansial yang kita boleh anggap sebagai penting, ya, apatah lagi bila melihat ada akhirnya calon wanita di negeri Terengganu setelah sekian lama, ya. Ada 2 kali ini calon wanita diletakkan oleh parti politik di negeri Terengganu, ya, yang sebelum ini memang tidak ada sampai terpaksa lantik satu calon adun dilantik untuk mewakili wanita. Ini mungkin satu. Walaupun bagaimanapun secara keseluruhan faktor-faktor terpenting dalam muda ini, kita bercakap tentang peremajaan parti itu sendiri, kerana kalau kita mahu melihat wakil-wakil ataupun kelompok muda untuk berada sebagai pembuat dasar negara, yang bagi saya kita agak keterbelakang banding dengan negara-negara lain. Perdana Menteri umur 40 pun dah ada, ya, umur bawah 40 lagi pun ada. Kita tak pernah lagi kita ada umur tu, ya. Even Perdana Menteri sekarang pun umur 75 tahun. Jadi kalau kita bercakap tentang peremajaan pemudaan, kalau dari sudut pengundi itu memang kita jelas kita akan nampak numbers ini akan meningkat. Tapi kalau mau melihat wakil-wakil rakyat kita yang muda, yang mungkin kita kata yang lebih dinamik, yang lebih progresif, ini bergantung kepada parti itu sendiri. Bagaimana parti ini betul-betul embrace bahawa mereka mahu menengahkan calon-calon muda yang lebih berwibawa, berkeyakinan dan memberi nafas baru kepada politik kita itu sendiri. Ini barangkali faktor terpenting dalam konteks bukan saja PRN pada kali ini, tapi untuk dibawa kepada pilihan raya umum ke-16 pada masa yang akan datang. Cik Uji, kita melihat antara yang menjadi penekanan bagi antara politik-politik, parti politik yang baru untuk memenangi hati para pengundi yang muda ini. Apa sebenarnya yang Cik Uji melihat mungkin menjadi satu keinginan bagi para pengundi yang dalam kategori belia ini? Adakah mereka sebenarnya boleh meletakkan kepercayaan penuh terhadap seseorang individu, seseorang wakil rakyat yang mungkin dikatakan pengalamannya tidak begitu lama dalam dunia politik, tetapi apa yang boleh dipertengahkan adalah konsep mereka, manifesto mereka yang agak berbeza daripada manifesto daripada parti yang mungkin lebih senior daripada itu. Apakah yang menjadi penekanan bagi mereka yang mengundi dalam usia muda ini? Yang saya perhatikan sepanjang saya turun ke lapangan, pengundi muda ni masih lagi kita panggil sebagai pengundi pasaran bebas. Mereka ini boleh dipengaruhi dengan apa juga cara, dan cara untuk mendekati mereka juga sudah berubah. Jadi kalau kita bercakap tentang cara untuk mendekati yang sudah berubah, maka kita berpandangan mereka-mereka yang datang daripada generasi mereka sendiri yang memahami bagaimana untuk merapati mereka. Dan bila kita bercakap tentang manifesto, isu calon, ini memang antara sebab ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi setiap tingkah laku dalam politik pilihan raya. Namun bercakap tentang generasi, ya, bila kita bercakap tentang bagaimana hasrat mereka, ideologi mereka, kemahuan mereka, ini sangat luas sekali. Ya, berbanding dengan cabaran parti politik itu untuk mendekati dan memenangi hati mereka, tapi juga bagaimana untuk menawarkan itu. Sebab bila kita lihat PRU 15, kita tidak nampak satu angkubah tentang apa yang sebenarnya dimahukan oleh orang muda dalam konteks itu. Ketika ramai yang memerhatikan bahawa anak muda ini akan menjadi progresif, mereka ini akan menjadi pengundi yang rasional dan kritikal, berlaku sebaliknya. Ya, apabila mereka itu mengundi berdasarkan sentimen, ya, mengundi berdasarkan pengaruh dan juga menjadikan TikTok sebagai sumber membuat keputusan, yang bagi saya dalam konteks demokrasi ini sebenarnya menunjukkan satu gear belakang lah, pergi ke gear belakang daripada proses pendobrakan dan sebagainya. Jadi bagi saya kesilapan kita bila kita mendedahkan pengundi muda ini dengan memberikan pengundi muda ini hak untuk mengundi, kita lupa untuk mengisi tanggungjawab untuk mengisi, menyedarkan dan memberi mereka sedikit gambaran tentang apa sebenarnya pilihan raya. Kalau ini kita tidak ambil setelah kita belajar daripada PRU 15 yang lalu dan kita akan bawa benda ini pada PRU 16, maka kita tidak memberi makna kepada pemerkasaan hak itu. Dan yang paling penting,
bagaimana pula nanti kita punya kualiti orang-orang yang menjadi pembuat dasar kita ni. Sebab 33 juta rakyat Malaysia ni hanya ditentukan di parlimen itu 222 ahli parlimen, dan kalau di DUN itu, kalau macam di Selangor tu 56 orang inilah. Jadi macam mana yang kita nak hantar pada mereka ni? Apakah kita mau hantar orang yang sekadar bertepik di parlimen, yang hanya membuat kenyataan-kenyataan populis yang menerbitkan sentimen-sentimen yang menyempitkan aspek persaingan dan perbezaan itu saya rasa tidak betul dalam konteks itu. Dan ini saya rasa kalau kita boleh seru kepada semua pihak yang berwajib dan bertanggungjawab harus memikirkan ini. Saya lihat tadi Encik Mujibu bercakap tentang mereka yang mana membuat pengundian berdasarkan apa yang mereka lihat dekat laman sosial, contohnya Twitter dan sebagainya. Dan saya melihat juga apabila mereka melakukan tindakan sebegitu rupa, saya rasa mereka ini adalah pengundi di atas pagar, yang mereka tidak tahu siapa yang mereka nak mengundi, parti mana yang mereka ingin mengundi. Dan kalau kita lihat daripada skop pengundian, ada di antara pengundi-pengundi yang mungkin menginginkan calon-calon itu terdiri daripada mereka yang senior, mereka yang telah pun berpengalaman. Sebab kata mereka, andai kata kalau kita melantik calon-calon muda ini, mungkin mereka masih muda lagi, tidak faham tentang ideologi, tentang politik ini. Jadi apakah itu mungkin salah satu cabaran terbesar ataupun ancaman untuk calon-calon muda ini bertanding dengan orang yang mungkin lebih senior? Ya, satu sisi kita melihat sudah tidak ada lagi satu parameter untuk para pengundi melihat senior ataupun junior dalam konteks ini. Yang saya perhatikan, mereka lebih melihat unsur credibility, kewibawaan, dan yang paling penting bagaimana mereka membawa diri mereka sebagai seorang wakil rakyat. Itu yang saya perhatikan. Sebab kalau kita nak kata senior dan berpengalaman, kita lihat di pilihan raya umum yang lalu, Tun Dr. Mahathir contohnya, penuh dengan segala pengalaman, ada jaringan yang besar juga ditolak oleh pengundi. Tapi yang mengalahkan Tun Dr. Mahathir itu juga seorang wakil rakyat baru yang bekas pegawai kerajaan Pencin, mengalahkan di situ. Tapi nak kata pengundi-pengundi muda mengundi mereka yang sebaya ataupun sekelompok dengan mereka itu juga tidak benar, kerana ada faktor lain, sebagai contoh faktor parti contohnya, sentimen, dan juga seperti mana yang kita lihat dalam PRU 15, bagaimana mereka sebagai pengundi atas pagar mengambil keputusan di saat akhir untuk membuat keputusan, dan keputusan itu banyak dipengaruhi oleh apa yang mereka perhatikan dan apa yang mereka ikuti sepanjang tempoh kempen ataupun sepanjang perkembangan berlaku sehingga membawa ke pilihan raya. Maka perkara-perkara itu barangkali tidak memberikan satu keputusan yang bagi saya anggap sebagai rasional. Kerana kalau nak kata rasional, kita tak pergilah PRN dulu, kita pergi ke PRU 15. Saya rasa umum di luar sana setuju dengan saya bahawa kualiti mereka yang menjadi ahli Dewan Rakyat kita dalam mutu perbahasan, terutamanya bagi saya yang pernah melihat kepembangkangan itu, satu pembangkang yang begitu mainkan peranan, ini tidak berlaku di sini. Jadi saya ingat kalau kita boleh betulkan ini dalam konteks demokrasi dan pendemokrasian negara, orang muda harus ambil langkah itu, kerana ini masa untuk generasi muda. Kerana kita lihat bagaimana negara-negara di luar sana semakin berkembang dengan menghantar mereka-mereka yang muda, yang memiliki nuansa dan pemikiran yang bernas, yang masih lagi ada idealisme yang tinggi, memajukan negara. Kita tengok kalau di negara-negara Eropah dan Barat, kebanyakan Perdana Menteri itu berumur di sekitar 40 sehingga 50. Rishi Sunak contohnya, di Jacinda Ardern di New Zealand contohnya. Ini antara contoh yang saya rasa perlu. Dan balik kepada PRN kita, demografi yang besar ini hampir 51% pengundi muda. Saya rasa kalau pengundinya itu besar sebegitu, jadi representasinya juga mesti 50% dalam dewan itu. Cuma halangan dia, Fazli dengan Sofia, adakah parti embrace benda ni? Sebab keputusan untuk meletak calon itu dibuat daripada parti, dan bila kita bercakap tentang soal parti, maka agak sukarlah untuk kita yang bersikap idealis mahu anak muda ini masuk, kerana akhirnya nanti calon ditentukan oleh parti. Melainkan kalau pengundi itu berani melakukan perubahan yang begitu radikal, mengundi siapa juga calon yang dianggap sebagai ini. Kerana saya melihat isu calon di harap parti ini dia bergantung kepada proses parti yang panjang. Jadi kadang-kadang
anak muda yang berada di parti itu terpaksa menunggu masa yang lama. Jadi bila dia bertanding, ramai orang kata ini calon baru, sedangkan dia tak baru dalam parti, dia sudah lama. Jadi saya rasa mungkin dalam masa itu dia sudah terlampau masak. Bila dia jadi ini, dia jadi kepenatan. Dia dah tak berapa ranum dah untuk kita. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa perlu dipikirkan dalam konteks pilihan raya dan muda dan pengundi muda serta memudahkan ruang legislatif kita sebagai wakil rakyat yang mewakili Malaysia yang baru. Baik, Cik Mujibu, kita melihat cara berkempen alaf baru ini. Bagi setiap parti juga menggunakan pengaruh media sosial dan sebagainya untuk lebih rapat, lebih dekat dengan pengundi-pengundi muda. Tetapi dalam konteks di sini, adakah kita boleh melihat bagi setiap parti sama ada baru ataupun yang sedia ada, walaupun mereka meletak antara calon-calon yang berusia muda? Tetapi mungkin mekanisme, manifesto ataupun orang kata DNA parti itu sendiri mungkin pastinya ada pengaruh yang sedia ada sejak sekian lama, berpuluh tahun. Adakah ini boleh berubah bagi satu parti tersebut yang telah pun ada sekian lama dengan hanya meletakkan satu wajah baru ataupun satu figura yang lebih muda? Adakah ini bakal berubah? Sedangkan anak-anak muda sekarang pandai melihat kaliber kepimpinan seseorang itu berdasarkan individu dan bukan parti. Ini ada dua konteks yang berbeza. Bagaimana Cik Mujibu? Satu yang kita harus faham adalah bagaimana dinamika dan struktur organik parti itu sendiri bermula daripada proses perkaderan, kemudian meniti naik ke atas dan proses itu makan masa. Tetapi apa yang perlu difahami oleh parti politik ini adalah bagaimana merefleksikan apa juga yang berlaku dalam dinamika politik kepartian dengan menangkap imajinasi dan juga memaham pemikiran pengundi di luar sana. Bila kita bercakap tentang pilihan raya, maka sudah tentu ini terkait dengan hal yang menyentuh persepsi, pandangan. Yang mana persepsi dan pandangan ini agak sukar untuk dibentuk, melainkan parti itu benar-benar memahami apa yang mereka mahukan. Kerana di akhirnya, bila parti meletakkan siapa juga yang menjadi calon, yang menang itu bukan calon. Yang menang itu adalah parti. Disebabkan sistem pilihan raya kita tidak memilih calon secara langsung. Tetapi kita memilih wakil rakyat dan kerajaan hanya boleh dibentuk apabila ada mana-mana kelompok parti yang capai angka ajaib majoriti mudah. Kalau macam di Selangor ni ada 56 DUN, kita duduk salah satunya, DUN Bandar Utama, yang juga calon dia sekarang ni orang muda, baru 43 tahun kan, yang berhormat Jamaluddin ni. Which is good. Barangkali sebab TV3 ada di sini kan, jadi dia tahu ini orang muda banyak di sini, maka dia ni. Jadi kalau kita mau melihat ini semua berlaku, perubahan dan sebagainya, dia perlu bermula dengan pemahaman parti tentang apa yang berlaku di sekelilingnya dan apa sebenarnya hasrat, kehendak, persepsi dan pandangan pengundi. Bukan saja terhadap parti politik itu sendiri, tapi yang penting adalah keadaan semasa negara itu. Kerana bila kita melihat balik, kita refleksi balik dengan perubahan-perubahan yang berlaku, perubahan ini bagi saya sangat mendadak perubahannya. Daripada 2018 kita melakukan perubahan rejim, buat pertama kali kita menyaksikan politik ketidaktentuan dalam tempoh itu, dan 2022 bila kita melakukan pilihan raya ke-15 tidak ada parti-parti yang menang majoriti bagi membentuk kerajaan, maka perlu ada gabungan itu. Jadi ini sebenarnya adalah refleksi kepada bagaimana perubahan pengundi yang sangat ketara, yang mana parti politik cabarannya makin sukar. Sebab pengundi seleranya makin pelbagai. Pengundi tidak lagi terikat dengan apa-apa juga apa yang kita panggil sebagai keterikatan parti dan sebagainya. Jadi kalau parti gagal memahami itu, dan kalau dia buat gagal memahami, dia tidak refleksi pula dengan perubahan parti, tidak ada perubahan struktur reformasi, apa juga yang dilakukan sebagai peremajaan parti, yang sering saya katakan parti ini bila dia kata peremajaan parti tapi dipimpin oleh orang lama, itu tak betul lah. Kan, jadi dia kontra, dia tidak sama dengan, tak selari dengan apa yang dia ni. Menarik. Itulah dia menarik yang mana kita telah pun tunjukkan kepada anda semua. Terima kasih Encik Mujibu di atas masa diberikan. Saya rasa 15 minit memang tak cukup untuk kita bercakap tentang perkara ini. Belum lagi kita cetuskan tentang calon-calon yang telah pun tersedia popular seperti pemain bola sepak, penyanyi dan sebagainya. Adakah mereka ini calon boleh menang ataupun tidak? Kita tak sempat nak tanya kepada Encik Mujibu. Tapi apapun, ini adalah hak anda, hak mereka semua. 6 negeri nanti
yang akan berlangsung pilihan raya nanti pada tanggal 12 Ogos nanti. Jalakan tanggungjawab anda. Ya, pertusan pengundi yang sangat-sangat mudah, unpredictable. Ini ya mungkin perubahan ataupun anjakan paradigma yang kita bakal saksikan berdasarkan apa yang bakal berlaku 12 Ogos ini. Sangat menarik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berborak tentang apa pula ni? Kita dah berborak tentang kita nak masak roti jala ni. Tapi ini inovasi yang baru. Tak nampak macam roti jala pun. Okey, segalanya di Malaysia hari ini selepas ini. Terima kasih, Cik Ibu. Kalau sekali pandang, berkemungkinan mungkin kita lihat ianya seperti bunga biasa sahaja. Tetapi sedarkah kita, ianya merupakan roti jala. Lepas ni saya ada idea. Andai kata kalau girlfriend ke isteri ke yang mana mengajuk, yang dulunya orang bagi bunga, kan, yang suka makan, kita bagi jambangan bunga roti jala. Okey. Sebab itulah kaum lelaki pun boleh belajar sebenarnya. Tapi saya teruja dan sangat kagum lah. Sebab saya rasa siapa yang buat jambangan bunga roti jala ni kena ada kesabaran yang tinggi. Betul. Sebab satu per satu kena buat, kita terus memperkenalkanlah. Ni ibu dan anak, pasangan ibu dan anak. Aimi Zaitun Mat Shah dan Hafizah Mat Ishak. Betul. Ya. Hafizah ibunya? Ya, saya. Belajar kat mak ke macam mana? Saya ajar mak. Okey. Yelah, Inovasi. Mak dulu ada ke mak? Tapi mak ada buat kuih. So kita pun buat kuih lain lah. Okey, mak pun roti jala biasa punya, dia tembak biasa je kan. Mak yang biasa buat yang biasalah. Tapi macam mana mak melihat sudut pandang inovasi roti jala ni kan jadi bunga? Tak ada ke macam kenapalah kau ni duk buat bunga, biarlah original macam dulu. Kelai. Ada tak kena mak buat. tangkap macam tu? Taklah, cakap dia makin kata orang tu makin banggalah dia boleh improvekan dia punya roti jala kan. Asalnya biasa je. Kita tengok ini sebenarnya kan saya terkejut sebab ingatkan macam perhiasan orang kata apa bunga sabun. Tapi sebenarnya inilah dia tuan-tuan puan-puan, ini adalah jambangan bunga yang diperbuat daripada roti jala. Saya boleh tunjuk kepada anda, cantik tak cantik. Bayangkan ini satu persatu dibuat dan mungkin kita nak terus tunjuk kalau antara cara-caranya kan. Ini itu bukan ini roti jala yang dah ada batang bukan? Ini cuba makan. Roti jala makan. Okey, dia bunga betul. Okey, nak tengok macam mana cara pembuatan bunga roti jala. Kita buat yang paling senang dulu. Ya, Afat dua sini awak belajar. Yang kena buat bunga bagi orang rumah kan? Oh, yalah. Yang buat mengajuk, buat makan dah sesuai. Okey, yang ni kena gulung. Okey, yang ni paling senang lah kita buat bunga ros. Bunga ros. Dia boleh buat bunga apa je? Bunga ros ni pattern dia. Bunga raya boleh? Yang ni macam bunga raya. Oh, belum belajar. Belum belajar. Bagi belajar. Nanti macam lah bunga raya. Okey, bunga ros. Ni apa bunga ros Betul. Ni yang biasa punya lah. Apa dia yang calitkan je. acuan dia dalam ni apa dia? Acuan dia ada tepung, telur, minyak, santan. Itu je. Itu je. Nanti yang warna-warna ni? Warna-warna tak colour lah. Warna dia. Kemudian lah. Dia tak ada gula ke apa lah. Dia macam roti jala biasa lah. Betul, sama je. Adunan dia sama je. Cuma letak colour, lepas tu diperbagaikan lah. Adalah pattern dia. Jadi bunga ni kita tetap cicah kari lah. Betul. Boleh makan dengan coklat kari juga. Ingat kan dah tukar sikit. Okey, cicah boleh madu. juga Boleh kalau bunga. Boleh ni. Biasa bunga sinonim. Caramel. Coklat. Coklat. Oh, saya nak cadangkan. Coklat boleh. Macam churros juga. Ustaz. Ayuh lekat. Tapi dia masak ni kena ni pandai Takut dah jangan Terlebih masak hangus je. Okey, dalam masa kurang seminit setiap helaian tu dah siap. So digulung. Gulung dulu. Gulung satu. Oh, jadi Kita tambah adilah. Tambah jadi Tindihkan dia. Tindihkan saja. tindihkan. Gulung sampai jadi ros. Sampai dah dia jadi bunga ros. Gulung je. Gulung je.
Okey, kita menyaksikan sekarang ini cara penghasilan roti jala bunga setiap kan warna. dah jadi. Jadi dah. Jadi dah setuntun. Kalau nak besar lagi, tindih lagi. Kalau nak besar lagi, buat lagi lah. Tapi biasa kecil-kecil comel. Oh ya, yang nak Saya nak cuba sorang tangan tak ada pula. Oh, alamak. Ada Ustaz? Ada Ada tak Puan? Ada tadi kat mana? Tak apa. Saya tengok je. Nak boleh. Boleh tak Nak kita nak. Penerbit minta nak. Okey, mana? Afat buat. Mana? Ni yang paling senang lah ni. Basic lah ni. Puan gelas. macam mana Tak dapat ada, tak ada, kita inspirasi beli je. daripada roti jala bila buat bunga ni? Siapa yang tiba bangun pagi, ada dapat inspirasi, okey nak buat roti jala jadi bunga. Kan macam mana tu? Tak ada, roti jala bunga ni dah ramai dah buat. Oh, ya ke? Jadi awak melihat dekat TikTok Jadi ke? kita pun teruja lah tengok orang lain buat boleh Awak kan. cubalah. Kita cubalah. Jadi masa tu jadi Mula-mula tak jadi. masa tu Mula-mula jadi, tak jadi bunga. beg kan, Jadi benda yang lain. biasa. jadi daun. Jadi daun lah, jadi apa tak sesuai. Bunga bengkak lah. Ada Jadi okey, apa mungkin yang awak belajar? Kenapa tak jadi? Sebab apa? Tak jadi sebab mungkin peralatan yang tak cukup. Peralatan yang tak betul. So jadilah bunga yang lain. Jadi sekarang dah komplit lah ya. Sekarang dah komplit lah, dah tahu dah. Asal Afat kalau Afat gulung, maksud Afat yang sendiri makan boleh kot? Boleh, betul lah. Tak tengah. Tak apa, nanti saya gulungkan. Okey, jadi macam mana? Yang lagi satu, yang macam ni. Okey, buat bentuk lain pula. Kalau tadi bentuk bunga ros. Okey, Ini bunga balik. bunga kekwa. Bunga kekwa. Carnation. Okey, jadi kita punya botol ni dengan corong 3. Betul, corong 3. Kita buat empat barisan. Buat pagar. Hashtag. Buat macam Pagar rumah. Hashtag. Tu letaklah macam ternakan kat situ. Apa ni awak dah salah konsep. Bukan. Konsep penternakan. Buat macam Okey, ni tak. Okey, buat pagar. Dia buat pagar, hashtag banyak-banyak. Tu. Tunggu masak. Okey, Mem, terima cuci tangan. kasih Kokok. Oh, itu kokok nama dia. Kokok nama dia. Dia pun buat bunga ros ke? Tapi dia banyak buat ni lah. Dia rose sekali dengan punchline. Itulah Kokok. Kokok yang sayang dan cinta. Asal saya pakai untuk awak lah. Good luck, Afat. Buatlah banyak-banyak. Tak buat lah tu tangan ni. Awak satu bunga rose untuk saya boleh? Nampak tak? Ini kecil kan budak kan? Why? Tak apa, saya cuba. Kan Bunga kekwa tunggu dulu Saya nak buat bunga ros dulu. nak bunga ros dulu. Okey, boleh. Oh, laju sangat Okey. Tak apa. Sambil tu awak buatlah. Oh, ya ke? Boleh tunjuk juga. Boleh juga. Saya cakap saya nak Okey. gulung tu je. Okey. Oh, nak gulung ni. Okey. Sekarang ni tunjuk Tak dekat cukup kamera tempat. macam mana cara awak nak buat Tuandekan. kekwa. Okey, kita sediakan ni untuk Afat pelajari macam mana nak gulung bunga ros. Sementara tu Cik Aimi dia akan gulung bunga kekwa. Jadi konsep dia samalah, gulung yang sama. Ya, sama. Okey. Sampai kalau nak besar, tambah. Permintaan macam mana? Contoh macam satu gubahan macam yang kek ni. besar tu selalunya orang ambil untuk set hantaran, untuk dulang. Yang kecil tu untuk macam birthday gift, untuk hari jadi. Birthday gift. Yang kecil tu lah. Saya pegang Ni Boleh boleh buka, buat boleh buka kalau hantaran nak. tuan-tuan Boleh perempuan. Cantik tak cantik saya buka dulu. Kasih clear, cantik view-nya. Dah. Dia dah ikat tak boleh? Saya dah siap. Tak apa, saya ambil yang kecil. Ni saya punya. Makan. Kamera. Camera please. Ini nampak. Jadi tak? Tengok. Kenapa ke dalam? Ni apa ni macam popiah ni? Okeylah, okey. Aimi for first time pun dia fail tau. Betul. Saya kurang peralatan. Betul. Awak kena bagi rupa dia macam ni. Okeylah, cantik. Mungkin awak dia kena keluarkan gulung 3 kali. Nak gulung. Oh, bunga kekwa dah jadi. Kekwa dah jadi lah. Cantik. Okey, tak apa. Kita profit dengan ni kekwa je. Okey. Buat ni. Buat apa lagi? Selain daripada kekwa? Selain kekwa, ada lagi satu. Ada lagi satu, iaitu Bunga ros tapi dia macam pattern lain sikit. oh bunga ros. Oh, tapi dia berpangkah kat tepi. Yang ni macam ni pula. Oh. Okey, Afat, saya rasa cantik lah ni boleh. Untuk percubaan pertama. Okey, Kita boleh. bagilah zoom kamera. Cantik ni Afat buat. Tak payahlah. Saya takut nanti so sweet. banyak order pula lepas ni. Saya tak nak lah, cukup lah. Setakat menggulung je, alah. Lepas tak nak kita rasa ke cicah kari ke? Cicak kari Ada kari kat tepi ni, Fat. Boleh ambil yang ni. Yang ni pun boleh. Okey. Kita satakan bunga ros versi berbeza pula. Ada 3 Oh, ni nak buat bunga ros. variasi. Ini Sekali lagi. bunga ros tapi lain. Oh. Dia okey. side tepi dia lain. Dia ada set tepi pula Baik. Sementara kita nak siapkan ni, kita rasa boleh berehat seketika. Okey. Memastikan kita memenuhkanlah bunga-bunganya khas untuk tatapan anda semua tuan perempuan sekembalinya hanya di Malaysia hari ini. Okey, kita kembali selepas ni Okey. Jom, mana lagi nasuh saya buat? Ada dia ni. Okey, sekejap. Cuba boleh ke?
masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita masih melihat Cik Aimi untuk membuat satu lagi bunga ros. Konsepnya bunga jambangan roti jala. Kalau kita roti jala simple lah yang kita buat taburkan je, lepas kita gulung. Tapi yang ni boleh dijadikan kata satu dekorasi ataupun kata hantaran dan sebagainya. Cantik ke tak cantik anda boleh lihat sendiri. Ini kita bagi dapat hadiah macam ni best juga kan? Betul. Okey, jadi yang mana Sofia pegang ini mungkin anda boleh hadiahkan sebagai mungkin hantaran ke ataupun hadiah dan sebagainya. Kalau kita lihat bekasnya pun dah tersedia dekat sini dan harga untuk jambangan roti jala ini ada 2 tingkat ya? Ada 2 tingkat. Harganya RM150 sahaja. Kira tak ada berapa pieces? Dalam 80. 80. Bayangkan. 80 gulung jambangan bunga. Roti jala secantik ini cicah kari ayam. 150 sekali kari ayam. Dengan kari, betul. Dengan kari. Dengan kari lah. Okey, Cik Aimi tengah buat lagi satu versi bunga, bunga ros di mana ini adalah kata makin lama mencabar dia macam tu. Mencabar. Dan banyak kali kena buat je setiap satu bunga dia akan banyak effort. Lepas tu susah sikit, susah lagi. Masa beberapa saat dah kering. Cakap dia, Buat Biza buat. Buat Biza lah buat. Yalah. Okey. Dia dah kering tu, diletakkan di tray ni dan kita gulung lagi. Dia tak boleh. Yang paling penting permulaan tu kalau yang awal tu tak jadilah semuanya. Betul. Sekali adonannya adalah tepung, telur, minyak, santan. Itu saja. Kalau suka masin letak garam lah. Sofia tanya 2 kali ni nak buat ke? Mungkin ada yang baru saja bersama kita kan. Dia cakap, alamak, roti jala boleh buat bunga. Mungkin saya nak try lah. Apa nak cuba ke kalau awak saya buat bunga, saya buat kuah dia. Nah, awak buat kari? Ya. Kelas. Okey, saya rasa kita nak menjemput diri kita sendiri itulah. untuk mencuba. Saya nak jemput anda juga yang ada kat rumah. Mungkin ada roti jala kat depan mata. Mungkin boleh makan bersama dengan kami berdua. Okey, jom. Kita duduk. Okey, kita beralih ke sini pula. Okey, wow. Kursi pun dah siap. Terima kasih. Persis kita bersarapan pagi di pekarangan Sri Pentas. Mana nasi buat tadi? Dengan roti jala berbunga-bunga di sini. Yang mana? Yang tu fresh. tak mana ya? Tak, saya buat yang mana dah. Saya tuangkan sikit. Belum. Ini ada kari ayam kat sini. Kita letak kat pinggan dia. Sarapan pagi roti jala flower. Bunga ros. Kebetulan kami pun belum bersarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Puan Biza. Silakan Sofia. Silakan Fat. Saya? Saya ambil yang bunga ros panas lagi ni. Sedap. Panas lagi ni. Fresh, lembut. Lama tak makan roti jala ni. Wangi. Saya makan roti jala kedui Cik Kia hari tu. Okey, awak makan dulu. Saya melihat ekspresinya menunjukkan sebab dia fresh dia buat ya. Saya rasa kecantikan dia juga mereka peranan membuat kita macam lagi nak tambahnya. Sedap tak sedap? Awak komen. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada punya lembut macam bukan bunga tu. Dia ada satu yang kelainan dekat roti jala ni. Apa dia? Kejal-kejal. Tak boleh cakap. Okey. Dia kenyal. Kenyal. Rasa dia cukup walaupun tak cicah dengan kari pun kita boleh rasa apa? Tambah. Adonannya yang sangat-sangat sedap. Jadi bukan sekadar cantik dia tapi sedap pun sedap juga. Jadi mungkin anda boleh cuba dekat rumah. Ini adalah inovasi untuk anda semua berkaitan dengan jambangan bunga roti jala. Okey, esok di Malaysia hari ni kita nak bawakan apa? Esok kita akan bawakan topik berkenaan ketagihan telefon. Tuan-tuan puan-puan bukan saja budak-budak, anak-anak ada ketagih phone. Malah orang dewasa seperti kita dan anda juga mungkin ada ketagihan itu tapi tak sedar. Jadi kita akan bincangkan esok. Dan kita ucapkan terima kasih sebab menonton kita di MHI. Jangan lupa boleh stream secara HD dan secara langsung di aplikasi Tonton. Jadi boleh muat turun dan langgan sekarang. Okey, yang terakhir apa nama IG tu? Ni awak? Little Bite Bunga. Little Bite Bunga. Betul. Bite. Oh, gigit. Bite bunga. Okey, anda boleh cari kat sana boleh datang kedai 68 Queensland. Baik. Okey, kita jumpa lagi Malaysia hari ni esok hari. Saya Fatih Fuad. Saya Sofia. Jaga diri. Assalamualaikum. Jom. Sabun makan. Dah habis.